Assalamualaikum. Korang tahu tak apa definisi reka bentuk makanan? Tapi sebelum tu, kita kenalah tahu definisi reka bentuk dan definisi makanan. Reka bentuk bermaksud pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Makanan pula ialah sesuatu bahan yang boleh dimakan dalam bentuk pepejal atau cecair dan dihasilkan daripada haiwan atau tumbuhan. Jadi, apa definisi reka bentuk makanan? Reka bentuk makanan adalah aktiviti merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Tak dapat dinafikan bahawa kita semua perlulah makan sekurang-kurangnya 3 kali sehari, pada waktu pagi, tengah hari dan juga malam. Dan ialah untuk makan ni kita kenalah masak, kalau tak macam nak dapat makanan kan. Dan untuk masak pula kita perlukan 3 benda ni, iaitu bahan-bahan untuk masak, alatan dan perkakasan dan tempat untuk masak. Bahan-bahan untuk masak ni dia senang cerita untuk dia macam sayur-sayuran, buah-buahan dan daging mentah dan sebagainya. Tempat untuk masak ni dia macam dapur lah kan. Tapi korang tahu tak apakah alatan dan perkakasan yang digunakan dalam proses penyediaan bahan makanan? Jadi dalam video ini saya akan berkongsikan tentang alatan dan perkakasan yang digunakan untuk masak. Jadi mari kita mulakan. Alatan memasak terbahagi kepada 4 jenis, iaitu alatan memotong, alatan membentuk, alatan menghias dan alatan menghidang. Mari kita mulakan dengan alatan memotong. Terdapat 6 alatan memotong. Yang pertama ialah pisau tukang masak, chef's knife. Pisau tukang masak atau chef's knife adalah pisau yang paling banyak digunakan kerana mempunyai fungsi yang pelbagai. Ia dapat memotong semua jenis bahan masakan atau makanan. Mata pisau ini diperbuat daripada keluli tahan karat dan ia berbentuk rata dan melengkung di bahagian hujung matanya. Yang kedua ialah pisau bergerigi, serrated knife. Pisau bergerigi atau serrated knife digunakan untuk memudahkan memotong bahan makanan yang lembut namun mempunyai kulit yang keras. Ia berbentuk panjang mendatar dan mempunyai mata yang bergerigi. Yang ketiga ialah pisau penyisir, boning knife. Pisau penyisir atau boning knife digunakan untuk memisahkan daging daripada tulangnya, membuang urat dan lemak pada daging dan memisahkan isi ikan daripada tulang. Ia mempunyai bentuk bilah yang melengkung dan mengecil di bahagian hujung. Yang keempat ialah pisau paring, paring knife. Pisau paring atau paring knife digunakan untuk memotong buah-buahan, sayur-sayuran, keju dan mengupas bawang. Ia memiliki bentuk yang sama seperti pisau tukang masak tetapi ukuran yang kecil dan mata pisau tersebut berbentuk melengkung di bahagian hujung. Yang kelima ialah pisau bulan sabit, mincing knife. Digunakan untuk memotong halus herba dan sayur-sayuran lain. Ia diperbuat daripada keluli tahan karat dan berbentuk seperti bulan sabit dan mempunyai 2 pemegang. Yang terakhir sekali ialah pisau pengupas, peeler the knife. Pisau pengupas atau peeler the knife digunakan untuk membuang kulit sayuran dan buah-buahan. Pisau ini mudah digunakan kerana kecil dan ringan dan bentuk matanya seperti pisau pencukur. Seterusnya, kita beralih kepada alatan membentuk dan mengukir. Terdapat 4 alatan membentuk dan mengukir. Yang pertamanya ialah pisau ukir, fruit carving knife. Pisau ukir atau fruit carving knife digunakan untuk mengukir buah-buahan dan sayur-sayuran. Pisau ini ringan dan bersaiz kecil. Bentuknya kecil, pendek dan melengkung serta mempunyai bentuk yang pelbagai. Yang keduanya ialah pisau turning knife. Pisau turning atau turning knife digunakan untuk membentuk, merapi dan membuang kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Pisau ini kecil, ringan dan bentuk bilah pisau ini melengkung. Yang ketiga ialah Parisian scoop. Parisian scoop digunakan untuk mendapatkan bentuk bulat pada makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Alat ini ringan dan terdapat dalam pelbagai bentuk. Dan yang terakhir sekali, penerap cutter. Penerap atau cutter digunakan untuk membentuk dough dan sayur-sayuran berubi dan juga buah-buahan. Alat ini ringan dan diperbuat daripada keluli lembut tahan karat. Dan ia mempunyai berbagai bentuk dan saiz. Alatan menghias juga merupakan komponen penting untuk memberikan rupa bentuk yang menarik pada setiap makanan. Contohnya seperti pisau pelepah, dedai kek, meja pemutar kek, bag icing dengan tube icing lah.
Yang terakhir sekali, alatan menghidang. Bekas menghidang bagi reka bentuk susunan makanan di dalam pinggan memerlukan peralatan menghidang yang bersesuaian dengan jenis reka bentuk makanan yang direka. Jadi selain alatan, perkakasan juga digunakan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Tapi apa itu perkakasan? Perkakasan ialah peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Penggunaan teknologi dalam industri reka bentuk makanan membantu meringankan kerja-kerja mereka bentuk selain dapat menjimatkan masa dan tenaga. Ada 6 contoh perkakasan yang digunakan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Pertama ialah pengisar pelbagai guna. Ia digunakan untuk mengisar pelbagai jenis makanan, lebih menjimatkan masa dan tenaga untuk melakukan pengisaran. Yang kedua ialah mesin pengisar jus buah-buahan. Ia digunakan untuk membuat jus buah-buahan dan sayuran, menjimatkan masa dan tenaga untuk menghasilkan jus. Yang ketiga pula ialah pengadun roti. Ia digunakan untuk mengadun adunan roti dan boleh terus dibakar, dapat menjimatkan masa dan tenaga. Yang keempat ialah mesin mengadun. Ia digunakan untuk mengadun semua jenis adunan untuk membuat kek, biskut, roti, mi dan pasta. Membantu mempercepat proses mengadun bahan dan tekstur adunan lebih cantik dan lembut. Yang kelima ialah periuk nasi elektrik. Yang ni kita semua memang biasa guna. Ia digunakan untuk memasak nasi dan dapat menjimatkan masa dan tenaga. Yang keenam ialah ketuhar elektrik. Ia digunakan untuk membakar makanan dan seperti biasa lebih menjimatkan masa dan tenaga. Yang ketujuh ialah pengukus elektrik. Ia digunakan untuk mengukus makanan. Kebersihan makanan menggunakan pengukus elektrik lebih terjamin dan jangka masa memasak lebih pendek. Dan yang terakhir sekali ialah ketuhar gelombang mikro. Ia digunakan untuk memasak makanan yang pelbagai dengan menggunakan ketuhar gelombang mikro. Masa memasak juga menjadi lebih singkat. Itu sahaja untuk video kali ini. Apa pendapat anda? Tulis di bahagian komen. Jangan lupa like, share dan follow. Tapi sebelum tu korang jangan pergi mana-mana dulu. Nanti dekat akhir-akhir video ni ada kredit. Jadi korang tengoklah kredit tu ya. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Seperti pisau pelepah, redai kek, meja temu. Maaf. Assalamualaikum. Tahukah?